Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Fidai Hanan Sahni dalam Buletin Ukas edisi malam 12 Ogos 2020. Tumpuan berita. Bandar Simanggang, Sri Aman dipilih menjadi tuan rumah bagi sambutan Hari Kebangsaan 2020 peringkat negeri Sarawak pada 31 Ogos depan. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan Hari Kebangsaan 2020 peringkat negeri, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan yang bermula pada 30 dan 31 Ogos akan diadakan dengan pematuhan ketat prosedur operasi standard SOP bagi mengelak penularan COVID-19. Menurutnya, Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Haji Openg, turut dijangka hadir bagi memeriahkan sambutan itu. Untuk peringkat negeri Sarawak, sambutan Hari Kebangsaan 2020 tahun ini akan berpusat di Bandar Simanggang, Sri Aman. Bandar Sri Aman sekarang ini sudah dipanggil Bandar Simanggang. Dia akan diadakan pada 31 hari bulan Ogos 2020, iaitu hari Isnin, dan berbagai acara akan diadakan. Walau bagaimanapun, tema SOP untuk COVID-19 akan sentiasa dipatuhi semasa kita mengadakan program tersebut. Bercakap dalam satu sidang media di Kuching pada Rabu, Datuk Abdul Karim menambah, setiap peserta yang terlibat dalam sambutan kali ini akan melalui proses saringan kesihatan termasuk proses sanitasi akan dilakukan di lokasi-lokasi sambutan. Tambah beliau, pihak penganjur juga mengahadkan jumlah peserta iaitu 250 peserta sahaja bagi sambutan tahun ini. Well, we are very particular about the pandemic now. So whatever programs that we are having, whether it's the program at night as well as the program on the daytime in the morning, kita akan mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan oleh SDMC, Sarawak Disaster Management Committee, dan juga Jabatan Kementerian Kesihatan. Tema bagi sambutan Hari Kebangsaan 2020 ialah Malaysia Prihatin. Sementara itu, dalam sidang media sama, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Amar Jaul Samiun berkata, tiada perarakan secara besar-besaran atau konsert diadakan pada tahun ini berbanding pada sambutan tahun-tahun sebelumnya. Malah katanya, program Unity Walk yang akan diadakan hanya akan melibatkan para peserta tempatan. In events like this, normally in the past years, kita akan adakan secara besar-besaran kan. We will have concert, we have parades, contingents, perarakan, dan sebagainya. I think that this time around there's no such thing lah. No major perarakan, no major public concert, no major thing outside though. There are only 2 or 3 activities which are in control environment. Seterusnya, tidak semua jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK mampu melaksanakan projek transformasi luar bandar RTP seperti yang disarankan kerajaan negeri sebelum ini. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas, JKKK perlu mendapatkan kerjasama daripada pihak berkaitan yang juga memberi peluang kepada kontraktor kelas F. Beliau berkata demikian semasa taklimat pelaksanaan projek RTP bersama 85 JKKK Parlimen Betong di Betong pada Rabu. Terdahulu, beliau bersama Adun Layar Gera Rentap Jabu meluangkan masa mengunjungi pasar tamu Betong yang baharu. Selanjutnya pula mengenai saranan kepada para petani menggunakan teknologi moden dalam pertanian. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, misalnya petani boleh mengusahakan pertanian secara vertigasi menggunakan teknologi moden dan terkini. Dan saya pun diberitahu di Semenanjung, Malaysia, ada satu ladang yang menggunakan teknologi, benih-benihnya yang bermutu tinggi. Durian boleh menghasilkan buah
sepanjang tahun. Tidak ada bermusim lagi. Semasa berucap dalam Community Extension Outreach Program di Lawas pada Selasa, beliau menambah para petani perlu meningkatkan kemahiran dengan menggunakan sepenuhnya tanah dan teknologi yang ada selain mendapatkan bantuan dari MARDI dan agensi berkaitan untuk meningkatkan pendapatan. Manakala di Miri, 2 selekoh di persimpangan Taman Bumiko yang menuju Jalan Tanjung Miri akan dilebar dan diubah suai bagi mengurangkan kemalangan jalan raya. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin, selekoh tersebut didapati agak tegak dan sempit sehingga boleh membahayakan pengguna jalan raya serta terdedah kepada risiko kemalangan jalan raya yang kerap. Bercakap selepas mengadakan lawatan ke persimpangan Taman Bumiko di Jalan Airport pada Selasa, beliau memberitahu projek pelebaran ini dijangka akan dimulakan pada Oktober ini. Beralih ke laporan harian COVID-19 dengan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media pada Rabu memberitahu kesemua daerah di Sarawak kini berstatus hijau. Ini susulan daerah Kuching dan daerah Serian telah bertukar status dari kuning kepada status hijau selepas kedua-dua daerah itu tiada kes COVID-19 dalam tempoh 14 hari. Kenyataan sama juga memberitahu tiada kes positif COVID-19 dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan positif kekal sebanyak 681 kes. Malah berkuat kuasa 15 Ogos 2020, tempoh masa operasi perniagaan di Zon 1 meliputi bahagian Kuching, Samarahan dan Serian akan kembali beroperasi seperti biasa. Berikut pula mengenai penganjuran program berbentuk patriotisme dalam meraihkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia yang diadakan setiap tahun. Pegawai daerah Marudi, Marcos Sibong berkata, ianya bertujuan memupuk dan menanam sikap cintakan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Hanya dengan perasaan cintakan negara, cintakan negeri, cintakan masyarakat, cintakan kaum, bangsa kita, maka hanya dengan itu kita dapat hidup aman damai sebagai sebuah negara yang mempunyai berbagai masyarakat etnik yang makmur di negara kita. Beliau berkata demikian dalam Majlis Pelancaran Program Info on Wheel IOW Merdeka 2020 peringkat daerah Marudi di Pejabat Daerah Marudi pada Rabu. Sekian bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Sentiasa jaga kebersihan dan terus patuhi SOP yang ditetapkan. Salam UKAS.